Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Hari ini lebih istimewa. Salam Maulid Rasul, salam Malaysia Madani untuk anda yang sedang menonton siaran bernama TV. Saya Wan Syahrina dan hari ini kita ingin bercakap dan mengangkat topik yang berkaitan dengan keistimewaan tanggalnya, keistimewaan acaranya ataupun perkara yang berlaku pada tarikh ini bersempena dengan keputeraan Rasulullah SAW dan perutusan Nabi Muhammad SAW ke dunia adalah rahmat buat seluruh manusia, di mana setiap lapisan masyarakat, sama ada anak-anak kecil, orang-orang tua, lelaki, wanita, semuanya mendapat sentuhan, mendapat bimbingan, petunjuk daripada baginda. Dan untuk kaum wanita khususnya, Rasulullah SAW telah mengangkat darjat golongan ini ke tahap yang tinggi setelah jahiliah merendah-rendahkannya. Dan sempena keputeraan baginda, penghulu umat manusia yang kita sanjungi, hari ini kita mahu menyingkap bagaimana baginda Rasulullah SAW menyantuni wanita-wanita di sisi baginda dan bagaimana pula sebenarnya kepribadian wanita-wanita yang dikasihi, dicintai, disayangi baginda Rasulullah SAW. Dan untuk itu kita bersama-sama dengan dua tetamu saya di studio sekarang ini. Pertamanya saya ucapkan selamat datang Ustaz Hazrul Hakim Suradi, pengerusi dan pengetua Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Imamah. Terima kasih Ustaz kerana bersama kami. Ya, dan juga Ustaz Muhammad Zamani Ismail, Presiden Pertubuhan Nadwah Ulama Malaysia. Terima kasih sekali lagi bersama kami Ustaz. Baik, mungkin pertama sekali sebagai pembukaan juga untuk kedua-dua tetamu kita, ingin kita menyelami kisah Nabi Muhammad SAW terhadap wanita dalam konteks kasih sayang dan cara baginda menyantuni wanita-wanita di sisinya. Bagaimana mungkin boleh kita faham kalau kita ingin bayangkan dalam kehidupan seharian baginda, perkara-perkara yang kita lakukan kadang-kadang secara tak sedar, secara tak langsung, tapi adakah itu sebenarnya mencerminkan apa perlakuan baginda? Mungkin Ustaz lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih pada puan moderator, seterusnya sahabat saya Ustaz Zamani selaku ahli panel. Sebelum kita bercerita tentang kedudukan wanita di zaman Rasulullah SAW, elok kalau kita tengok sejarah bagaimana kedudukan wanita sebelum Islam. Jadi kita nampak beza di situ, bagaimana Islam memartabatkan dan memuliakan kaum wanita. Kalau kita terus cerita tentang wanita di zaman Rasulullah, nanti kita tak dapat nampak beza tu. Supaya kaum wanita hari ini bersyukur dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, terutama dalam konteks wanita pada hari ini. Tuan-tuan sekalian, sidang penonton, kalau kita melihat bagaimana wanita-wanita sebelum Islam tiba, sebagai contoh ketika mana kerajaan Yunani, mereka menganggap wanita sebagai objek seks mata-mata. Begitu juga kerajaan Romawi, mereka juga menganggap orang perempuan hanya sebagai objek seks dan untuk berfoya-foya. Kalau kita melihat pula kerajaan kerajaan Parsi di sebelah Iran, ya, kalau kita sekarang ni Iran, Iraq. Ada satu kerajaan yang besar juga sebelum daripada kedatangan Islam. Mereka lebih dahsyat lagi dengan agama Zoroaster, yang mana mereka boleh berkahwin dengan mak dia, dan boleh berkahwin dengan anak mereka, anak perempuan. Itu lagi dahsyat. Kalau orang Romawi, dia boleh jual pula bini dia. Boleh jual bini, jual anak, jual mak dia. Maknanya mereka tidak menganggap orang perempuan itu sebagai orang yang penting dalam kehidupan mereka. Maknanya orang perempuan adalah barang yang boleh disamakan dengan barang-barang lain. Dijual, dibeli, dibagi pada orang, boleh kongsi pula. Maka zaman Arab Jahiliyah pula, yang sezaman dengan mereka ketika itu, sama juga orang Arab. Mereka menganggap orang perempuan sama macam tadi objek seks, dan satu lagi iaitu akan menyusahkan mereka bila besar. Sebab tu mereka takut kemiskinan sehingga mereka bunuh anak-anak kecil di zaman Rasulullah SAW. Sehingga tersebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim. Apabila dikhabarkan dengan berita gembira dengan kelahiran anak perempuan, yang mengandung tadi, lahir anak perempuan, bagi tahu dapat anak perempuan, mukanya terus jadi merah padam, kemudian menjadi hitam. Kerana apa? Kerana rasa
rugi sangat dapat orang perempuan lah ya. Rasa malu sangat dengan kawan-kawan sehingga mereka menyorok daripada kaum mereka. Nyorok tak keluar rumah tuan-tuan sekalian. Ya. Sehingga mereka berfikir pula, apa nak buat dengan anak ni? Nak simpan, nak besarkan ke? Nanti orang akan cakap tentang maruah keluarga ataupun akan dibunuh oleh mereka. Akhirnya mereka bunuh, tanam hidup-hidup. Jadi orang perempuan sekarang ni kena bersyukur banyak-banyak kan puan kan? Bersyukur banyak tanpa adanya Rasulullah dan tanpa datangnya rahmatan lil alamin ni tadi. Orang perempuan boleh jadi macam pupuk. Tu budaya orang dulu. Zaman dulu. Okey. Betul seperti kata Ustaz, kita rasa bersyukur kita tidak ada pada zaman seperti itu. Dan mungkin kalau kita nak tengok transisinya tu Ustaz ataupun Ustaz Zamani nak menyentuh tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wan moderator pada kali ini. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Azrul Hakim Suradi, muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya salam mawaddah Rasul saya ucapkan kepada semua. Saya nak respon sedikit kepada dan menyokong apa yang telah dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Azrul sebentar tadi, bahawa wanita dalam era jahiliah begitu dahsyat sekali. Bahkan kedudukan mereka bukanlah di sama taraf dengan lelaki. Padahal lelaki perempuan ini adalah makhluk Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhir ayat. Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, kami lahirkan kamu atas muka bumi ini lelaki ataupun perempuan. Dan kamu dilahirkan itu berkaum, berpuak-puak untuk mengenal di antara satu sama lain. Tetapi apa yang berlaku di zaman jahiliyah? Wanita menjadi orang yang diletakkan ataupun bak kata Ustaz sebenarnya tadi, barang. Diletakkan kelas kedua, dijual beli. Bahkan tidak pernah tergambar dalam akal fikiran kita seorang ayah sanggup membunuh seorang anaknya sendiri, kalau perempuan ya. Ataupun boleh diperlakukan seorang anak boleh kahwin dengan mak. Itu berlaku dalam zaman Rom dan juga Parsi terdahulu. Jadi bila datangnya Islam, berlaku transisi, perubahan yang cukup ketara apabila Islam telah mengangkat darjat kemuliaan seorang wanita. Wanita telah diberikan hak, antaranya dalam Islam, hak untuk mewarisi harta. Dalam agama jahiliah, agama nenek moyang terdahulu, perempuan ni bukan nak warisi harta. Awal-awal lagi dikambus hidup-hidup. Ataupun ditanam hidup-hidup. Betapa tak ada haknya mereka. Tak ada hak. Boleh hidup pun tak ada. Dilakukan apa saja. Jadi, bak kata Ustaz ni, Masya Allah, untung kita menjadi umat Islam, umat Muhammad. Umat yang mendapat rahmat daripada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, bahkan Islam itu diturunkan untuk membawa rahmat. Antara rahmatnya Islam ini, Masya Allah, kita menjadi umat Muhammad dan kita menjadi umat yang diberikan hak dan juga kehormatan. Khususnya tajuk pada kali ini, wanita adalah merupakan objek yang bernilai tinggi. Bukan dalam agama Islam sebenarnya, dalam agama lain sebenarnya, wanita ini sepatutnya diletakkan di martabat ataupun di kelas yang sepatutnya. Wallahu a'lam. Ustaz Azrul, kalau bercakap tentang selepas datangnya, selepas lahirnya diputerakan Nabi Muhammad SAW ini, apa antara perkara-perkara yang awal yang menunjukkan cara dan pendekatan baginda melayani wanita berbeza daripada budaya yang sejak sekian lama sudah ada membarah dalam masyarakat itu? Ya, kalau kita melurusi sejarah, kita lihat bagaimana Nabi SAW mendekati ataupun menyantuni wanita. Daripada dengan isteri, dengan anak perempuan, ya. Nabi SAW boleh bermain berkejar-kejar. Boleh kejar dengan suami tak? Dia boleh kejar-kejar dengan suami. Mana Rasulullah bekerja dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Makna apa nama ni? Mesranya Nabi SAW. Ya, pernah Nabi berjalan-jalan dengan Aisyah, Nabi apa nama ni? Aisyah dekat belakang ni, kepala Nabi kan. Jalan jumpa orang ya. Kemudian Nabi beritahu orang, ini isteri aku, kata dia. Padahal orang tahu pun itu isteri Nabi, takkan Nabi bawa awet lain pula, tak? Tapi nak tunjukkan apa nama ni, bahawa Nabi ni suka bergurau ya, dan dalam masa yang sama untuk mengelakkan fitnah daripada orang ramai. Ya, kok siapa pula Nabi bawa ni? Ya. Dan juga Nabi SAW juga membiarkan Aisyah misalnya bermain dengan kawan-kawannya, ya, bernyanyi,
Walaupun pada satu ketika dia tengah main anak patung, Abu Bakar masuk, Abu Bakar tegur dia. Kenapa ada patung dekat dalam rumah apa semua ya. Tapi Nabi kata tak apa ni di hari-hari perayaan, hari yang menyeronokkan, biar dia bergembira. Dan Aisyah pun pernah ajak Nabi pergi tengok kalau kita hari ni jom heboh kot. Gitulah ya. Tapi fanfare, tapi zaman tu ya. Dan Nabi raikan. Ya. Selagi mana ia tidak melampaui daripada batas-batas syariah. Ini antara nama wanita yang sinonim dengan Nabi, Sayyidatina Aisyah. Dan kita tahu juga sebelum itu, kalau mungkin kita boleh bercakap tentang bagaimana, saya tengah menggambarkan bagaimana seorang insan, seorang lelaki yang lahir dalam dunia yang eranya pada masa itu tidak menghormati wanita, begitu sekali memperlakukan wanita. Tetapi baginda, kita kenal ibunya, nama ibunya yang baginda sendiri selalu menyebut-nyebut bahawa inilah orang yang harus semua manusia hormati contohnya, dan bagaimana baginda dengan Siti Khadijah contohnya. Dan selepas itu dengan anak-anak, mungkin Ustaz ingin sebutkan juga berkenaan dengan masa-masa awal Nabi Muhammad berubah ataupun mengubah keseluruhan budaya itu dengan cara beliau sendiri. Terima kasih Puan Wan. Saya ingin mengajak hadirin dan hadirat sidang penonton sekalian untuk sama-sama kita mengimbau sempena Maulid Rasul ya. Kita kenal siapa itu ibu Nabi. Kita mengenal siapa itu penjaga ataupun yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman contohnya. Ataupun Halimatus Sa'diyah. Sudah menjadi satu tradisi ya. Apabila anak-anak dilahirkan di zaman jahiliyah pada masa itu, bukan kepada Nabi sahaja sebenarnya, bahkan dah menjadi budaya Arab. Bila dilahirkan anak, maka anak itu akan dihantar ke kampung ataupun dihantar kepada pengasuh untuk disusukan. Antara tujuan ialah antaranya untuk merasai realiti suasana kampung. Kalau kita hari ni mungkin hantar balik anak ke Terengganu, kalau kampung saya dibesuk lah kan contoh. Kalau orang mungkin ke Kelantan, Telipuk contoh yang tadi kan. Jadi boleh kecek Kelantan kan. Kalau saya hantar ke Terengganu, boleh cakap Terengganu makan ikan, Telipuk lekor. Jadi bila merasakan budaya itu, orang panggil relate dengan suasana. Walaupun anak kita anak Kuala Lumpur, tapi makan kepok lekor. Walaupun lahir di Kuala Lumpur, hantar sekejap ke Kelantan, makan budu, makan poyok petai. Jadi suasana kampung maksudnya dirasai ataupun dihayati. Antara yang kedua, saya ingat kata para alim ulama sejarawan, dikata hantar kampung ni supaya untuk mendapat lurah bahasa yang indah. Bahasa kampung ni kalau kita ialah bahasa lorak kampung lah. Kalau Kuala Lumpur dah hilang lorak Kelantannya, tapi kalau hantar ke Kelantan, automatik dia akan ingat orang panggil bahasa mak ayah dia. Jadi bahasa Arab kampung ni bahasa Arab Fusha yang orang panggil bahasa Arab baku yang betul. Itu antaranya. Tapi saya nak relate dengan wanita tadi ya. Bagaimana Nabi SAW telah melalui proses didikan sejak dilahirkan dan disusukan oleh wanita-wanita kampung. Dan saya ingat dalam sejarah Islam ya, wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah, Ummu Aiman, diberikan kedudukan yang tinggi. Kalau zaman jahiliyah dahulu, sekadar lepas menyusu dibayar upah dan sebagainya, khalas, selesailah, tak ada hubungan dah lepas tu. Tapi Nabi tidak. Selepas Nabi dibangkitkan ataupun Islam menjadi agama yang sebenarnya tanah Arab itu telah menerima Islam, Nabi memuliakan Halimatus Sa'diyah. Nabi memuliakan Ummu Aiman tadi. Bahkan saya ingat banyak kisah-kisah wanita diangkat martabat. Antaranya, pertama sekali saya ingat satu kisah bila Nabi turun daripada Gua Hira, Jabal Nur. Nabi tengok wahyu yang pertama kan. Antara orang yang pertama sambut Nabi dan membenarkan Nabi ialah wanita. Tak lain dan tak bukan, itulah Siti Khadijah, Ummul Mukminin, isteri Nabi SAW pertama. Maksudnya Nabi tak pergi jumpa orang lain, Nabi balik rumah, dan orang yang pertama-tama membenarkan kenabian Nabi ialah Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala. Itu menunjukkan Nabi tak singgah jumpa konsultan luar lah, tak jumpa orang lain kan. Tapi balik jumpa Nabi, jumpa isteri, dan isteri Nabi Siti Khadijah, masya-Allah, dia menenangkan Nabi. Jangan takut wahai Muhammad, engkau orang baik, engkau sambung silaturahim, bagi makan orang miskin. Allah dan Tuhan kamu tidak akan membiarkan kamu
dan kamu orang yang terpilih. Itu tengok, itu sifat isteri yang salihah, Siti Khadijah Ummul Mukminin yang mendapat julukan masya-Allah wanita yang pertama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ada terbaca tentang bagaimana antara hubungan Nabi dan juga Sayyidatina Khadijah yang menyebut bahawa baginda kalau ada masalah, baginda balik kepada Khadijah, baginda mengadu, malah Khadijah mungkin ada juga masa-masanya memujuk dan menenangkan baginda. Kalau boleh mungkin Ustaz ceritakan sedikit tentang itu. Kita nak melihat dalam konteks suami isteri dan bezanya dengan kehidupan sekarang ini. Ya. Oh, perempuan ni dia sebagai teman kepada orang lelaki kan. Sebab tu Tuhan jadikan orang perempuan ni pembantu kepada suami dia. Sebab tu Al-Quran menyebutkan dalam surah Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu di kalangan lelaki dan perempuan adalah saling bantu-membantu satu sama lain, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi orang perempuan itu membantu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Rasulullah, ada beberapa peristiwa ya bagaimana isteri-isteri Nabi membantu Rasulullah lah. Satu, Sayyidatina Khadijah tadi. Dia bantu Rasulullah ketika Nabi balik daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan. Zamiluni, zamulini, selimuti aku. Dia selimutkan, tanya kenapa. Nabi pun bagi tahu apa sebab Nabi ketakutan jumpa malaikat Jibril alaihissalam kali yang pertama dalam keadaan sangat menggerunkan. Isteri dia pujuk dia. Mana isteri ni jadi penenang Ustaz. Dia bagi tahu, dia kata abang jangan bimbang, kalau konteks kita abang lah ya. Abang jangan bimbang, abang bukan orang jahat, abang bagi makan anak yatim, fakir miskin, bantu orang susah. Dia sebutkan kebaikan. Tak mungkin ini satu benda yang tak baik. Maknanya dia tidaklah jawab itu lawak. Tak ada. Naik bukit seorang-seorang. Tak ada kerja cari kerja duduk atas bukit seorang. Dia tak jawab. Saya jumpa makhluk yang bukan-bukan dia. Jadi dia menenangkan jiwa. Baru bagi tahu, dia kata ya Rasulullah, nanti aku jumpa sepupuku nama Waraqah bin Naufal. Mana nak bagi tenang. Apa benda yang Nabi jumpa tu? Satu. Yang kedua, ketika mana Nabi SAW ingin menunaikan haji. Kali yang pertama, kemudian tertangguh disebabkan oleh berlakunya perjanjian Hudaibiyah ketika itu. Jadi oleh kerana Nabi dan para sahabat dah memakai ihram, jadi para sahabat sekalian menunggu di satu tempat lah di Hudaibiyah. Kemudian berlaku perjanjian. Bila berlaku perjanjian, makna haji tak boleh dilakukan tahun ni, kena tangguh tahun depan pula. Ya. Nabi suruh para sahabat untuk tahallul, iaitu cukur kepala dan sembelih kambing. Tapi sahabat-sahabat tak nak. Dia kata kita dah sampai sini, dekat dah ni. Dah pernah pergi kan Hudaibiyah? Tak pernah pergi lagi? Belum lagi. Nanti pergi ya. Jadi Hudaibiyah tu dengan Mekah tu dah dekat sangat dah. Tinggal beberapa kilometer saja. Tiba-tiba Nabi nak ajak balik. Tak puas hati sahabat-sahabat. Dia kata mana boleh ya Rasulullah, kita dah dekat. Apa pun kita lawan. Lawan tetap lawan. Nabi kata nanti kita dah buat perjanjian. Kita kena tunaikan perjanjian. Jadi Nabi pun masuk dalam kemah. Dalam keadaan sugul, sedih ya. Ummu Salamah isterinya ketika itu. Ini antara isteri yang paling cerdik juga ni. Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah tanya, kenapa bang? Kata dia menung kan. Kalau kita kan balik-balik menung, balik-balik menung. Jangan baliklah menyusahkan. Silap-silap tu yang cari lain tu. Okey. Ini jadi pergi topik lain takut dia Ustaz. Nanti dulu. Okay. Jadi dia pun tanya, dia kata ya Rasulullah, apa sebab? Rasulullah pun bagi tahu, saya dah bagi tahu pada sahabat-sahabat supaya tahallul, sembelih kambing dan juga cukur kepala, tapi sahabat-sahabat membantah tak mau. Apa kata isteri dia tadi? Dia kata ya Rasulullah, kamu keluar, kamu buat dulu. Kamu cukur rambut, kemudian sembelih kambing, kamu jangan cakap apa-apa, kamu masuk balik. Dengan idea yang brilian daripada Ummu Salamah tadi dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat terus melakukan tahallul dan selesai masalah. Ini salah satu, dua contoh lah ya. Kita melihat perkara yang sangat tinggi nilainya di situ yang mungkin kadang-kala sukar juga untuk kita nak terjemahkan dalam kehidupan kita sekarang. Maksudnya seorang isteri yang menyokong suami sebegitu, seorang suami yang mendengar nasihat isterinya apabila ia kena dan wajar, dan ia membawa kepada perkara yang lebih baik lagi. Kita akan sambung selepas ini, mungkin nak bercakap juga bagaimana didikan Nabi Muhammad SAW terhadap umat Islam untuk menghormati wanita dan menghindari perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Apa dia perlakuan yang kita boleh fahami sebagai diskriminasi kepada wanita ini? Selepas ini apabila kita kembali semula. Teruskan bersama-sama kami menerusi Ruang Bicara.
Kembali menerusi ruang bicara istimewa Maulid Rasul. Hari ini kita bercakap tentang wanita di sisi Muhammad bersama-sama dengan dua tetamu di studio, Ustaz Azrul Hakim Suradi, Pengerusi Pengetua Mahtafiz Al-Quran wal Imamah, dan juga Ustaz Muhammad Zamani Ismail, Presiden Pertubuhan Nadwah Ulama Malaysia bersama-sama kita. Dan kita menyentuh tentang bagaimana masa-masa awal ataupun insan-insan suri-suri terawal yang Nabi Muhammad santuni, dan bagaimana ia kemudiannya mungkin membawa kepada apa yang kita lihat dalam Islam, dalam ajaran agama sampai sekarang ini, di mana sepatutnya kita letakkan wanita mengikut ataupun dalam konteks fahaman Islam sendiri. Dan bercakap tentang ini, kalau kita nakkan satu-satu perkara yang jelas, apakah dia antara perkara yang menunjukkan Rasulullah melayan, menyantuni wanita tanpa diskriminasi, dan itulah dia yang membawa kepada apa yang kita faham sampai sekarang ni. Mungkin Ustaz Zamani? Terima kasih Puan Wan. Fadil Ustaz Azrul, Masya Allah, tajuk yang begitu saya rasa teruja lah tentang wanita ni. Sebab ialah Ustaz Azrul ada isteri, saya pun ada isteri, bahkan moderator kita seorang perempuan. Wanita ini secara asasnya dalam Al-Quran menyebut, asasnya kadang-kadang ada orang membaca ayat Allah Ta'ala berbunyi zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Saya nak lari sikit ayat tadi, iaitu perempuan ini adalah merupakan perhiasan kepada lelaki. Antaranya yang menyebut perempuan perhiasan dan ada kaitan dengan syahwat. Dan bila kita bercakap tentang lelaki dan perempuan, adanya perkahwinan. Saya nak sambung tentang huraian Ustaz Azrul tadi dan nak menyokong bahawa suami isteri ni dia adalah orang panggil teman sehidup semati. Budak-budak zaman sekarang dia kata til jannah lah, bila kahwin til jannah. Tapi tak akan sampai til jannah kalau tidak ada persefahaman, tolak ansur, faham memahami antara satu sama lain. Bahkan Nabi SAW telah menunjukkan bukan sekadar teori tetapi praktikal. Jadi jawapan saya, praktikal Nabi SAW ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sunnah fi'liyah. Nabi tunjuk, bukan Nabi sekadar cakap. Dan tadi Nabi mula-mula cakap sembelih dan tahlul, tapi Nabi tak buat lagi. Ummu Salamah kata cukup, lepas tu sembelih, nanti orang ikutlah. Tak perlu cakap. Sebab kadang ada yang menyebut kita ni buat, dia lebih mudah diikuti. Ataupun lisanul hal ni afsah min lisanul qaul. Lisanul hal maksud kita buat. Praktikal itu kadang lebih memberi kesan daripada kita bercakap. Nabi SAW dalam hal rumah tangga, beliau tak banyak meriwayatkan benda-benda secara khusus. Tetapi Nabi buat. Contohnya Nabi sebut simple je. Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang baik kepada kaum keluarganya. Nabi SAW diriwayatkan contohlah. Nabi bila musafir, bila Nabi nak balik rumah, Nabi pesan dulu kepada pesanan dia, pegawai peribadi dia, kita panggil PA lah sekarang, personal assistant, balik beritahulah aku nak sampai. Ataupun kadang kalau Nabi sampai, Nabi ketuk pintu 3 kali. Atau beri salam 3 kali. Selagi tidak dibuka pintu, Nabi tak masuk. Padahal itu rumah Nabi. Kan? Ataupun Nabi pun ada kunci spare macam kita hari inilah, tak boleh buka pintu sendiri. Ini menunjukkan Nabi SAW menghormati privasi seorang wanita yang bernama isteri. Sebab biasalah kadang Wan kan, suami kita pergi outstation seminggu, kadang tiba-tiba dia balik on the spot, orang panggil tiba-tiba emergency, sampai-sampai tengok depan rumah. Tak mandi kita lagi. Masuk tak mandi lagi, tak sempat bernanda Bukan lagi. saya lah, orang lain. Orang lain lagi. Masih pakai baju kelawar lagi, bimbang-bimbang, bedak sejuk kat muka kan. Jadi terkejut suami. Jadi dalam dunia teknologi hari ini, penonton sekalian, kita ada handphone, ada WhatsApp, ada TikTok, macam-macam kan. Kita boleh tag je isteri kita, abang awal sikit balik. Mungkin dalam setengah jam ataupun 1 jam lagi sampai. Sempatlah isteri kita pergi dapur, pergi panaskan cokodok pagi tadi kan contohnya, atau panaskan tom yum, ready. Anak-anak pun orang panggil siap sedia belaka menghadap buku, tak adalah main game contoh kan. Jadi maksudnya saya nak sampaikan bahawa indahnya kehidupan Nabi SAW bersama isteri-isteri baginda apabila beliau menunjukkan contoh teladan terbaik dalam melayani keluarganya, terutama isteri. Jadi Nabi SAW, Masya Allah, Ustaz Azrul dah sentuh tadi, Nabi bergurau dengan Aisyah kan. Belum berlari dengan seorang isteri. Wan pernah belum berlari tak dengan suami agak-agaknya kan? Menunggu kereta tu pun masam sambil-sambilnya.
Manalah tahu tunggu satu masa anak-anak dah besar kan, pergi asrama. Jangan lumba lari masa anak-anak balik asrama kan, buat tabiat pula. Berlumba lari. Nabi berlumba lari dengan Aisyah, dan Aisyah menyebut, kadang aku menang, kadang Nabi menang. Tengok, kalau ikut logik, Nabi lelaki, Aisyah perempuan, confirm lah Nabi menang. Tapi Nabi sengaja bagi menangkan isteri sebab nak jaga hati. Nak jaga hati isteri lah kan. Jadi buat-buat lembek, letih. Kita juga kita kadang nak main badminton dengan isteri. Ajak isteri main badminton. Kita memang smash macam Lee Chong Wei lah contohnya. Tapi pelan-pelan sudahlah. Isteri kita start pun baru belajar. Jadi kita meraihkan praktikal Nabi SAW yang telah ditunjukkan kepada kita dengan sunnah fi'liyah, dengan praktikal yang baik. Itu di antara contoh yang boleh saya kongsikan. Konteksnya tu sangat menarik kerana kita melihat perkara-perkara yang sangat bersifat santai, mudah, yang mungkin tidak ada kesan apa-apa pun tapi boleh menggembirakan isterinya, maka baginda buat perkara-perkara seperti itu. Jadi tak adalah balik daripada jauh lah, oi, dah sampai, tak adalah. Contohnya. Okey, kalau kita bercakap tentang anak ataupun puteri-puteri baginda pula Ustaz. Kita kalau sekarang ni kita tengok hubungan bapa dengan anak, kita tengok kalau yang garang sangat, tegas sangat ni, kita rasa macam jauh pula mungkin hubungan antara bapa dengan anak. Tapi kalau terlalu baik, terlalu memanjakan, memberi muka, kita rasa macam mungkin anak itu pula susah nak dikawal. Jadi apa amalan Nabi yang kita boleh sama-sama jadikan panduan dalam mendidik anak-anak perempuannya? Baik, ada beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang mendidik anak 2 orang perempuan, 3 orang perempuan kan. Dalam hadis itu Nabi sebut barang siapa yang mempunyai anak perempuan 2 orang, dan ada hadis lain 3 orang, dan mendidiknya dengan baik sehingga menjadi wanita solehah. Kemudian anak-anak ni membesar dalam suasana yang baik ya. Bapaknya ataupun ibunya tadi dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Begitu juga ada satu orang datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dia dalam keadaan tak ada apa-apa makanan ya. Dia minta, Aisyah pula tak ada makanan. Aisyah bagi dia sebiji tamar. Lalu tamar tu dibelah 2 oleh ibu tadi bagi pada anak dia yang 2 orang tadi. Lalu Aisyah cerita dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi ada orang datang begini. Maka Nabi SAW pun menyebut bahawa orang tu pun akan masuk syurga disebabkan dia menjaga anaknya dengan baik. Itu dalam konteks tadilah. Dan Rasulullah ni memang contoh yang terbaik kerana memang Nabi pun sebut adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala direct ya, dan aku pun dididik dengan yang terbaik sebab Allah Taala yang didik. Mana ada orang yang didik lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi saya nak contohkanlah ya. Mungkin kita pun jarang dengar sikit cerita pasal anak-anak Nabi yang perempuan ni, tapi bagaimana Nabi didik Hasan Husin tu, cucu dia yang dianggap sebagai anak. Kan Nabi SAW pernah dia sembahyang, sujud lama sangat. Pasal apa? Pasal Hasan Husin tu duduk atas tengkuk sini. Tengah sujud tu, duduk atas tengkuk. Jadi lama sangat. Sampai habis tu, sahabat ingat Rasulullah dah meninggal lah, lama sangat. Nabi kata apa? Sebab anak tu 2 orang duduk atas. Dia panggil anak lah sebab dia tak ada anak lelaki semua mati kecil. Jadi kalau aku angkat, dia jatuh. Jadi sebab tu kata dia biarkan sampai puas anaknya main. Macam boleh? Agak-agak. Satu kali lagi Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba Hasan Husin lari tu. Terus dia naik atas mimbar. Apa Nabi buat? Nabi dokong anak tu. Tapi agak-agak lah kalau imam sekarang baca khutbah tiba-tiba anak dia lari macam tu ya. Saya viral tau dekat sini. Viral. Macam dia seorang je ada anak. Macam-macam. Padahal Nabi SAW buat begitu. Ya. Kesabaran satu, sabar, dan juga cara menyantuni anak-anak itu. Menyantuni. Dan kalau kita tengok maksudnya ibu bapa yang sebegitu sekali melayani anak-anak mereka, itu bukan budaya barat, itu budaya Nabi kita sebenarnya. Dari dulu lagi baginda telah mengamalkan perkara yang sebegitu. Maksudnya bukanlah anak ni nak kena marah sepanjang masa, nak kena pukul sepanjang masa, betul? Dia macam ni lah ya. Saya banyak baca buku-buku tentang motivasi ni. Dia didik anak ni macam kita mancing. Suka mancing tak? Mancing Ustaz. Bila ikan tu tengah kuat tarik, kita tengok orang mancing tu, dia tak akan tarik, dia akan lepas. Lepas tu bila dah agak tarik balik. Dia tak. Kalau tidak putus tali tadi. Ataupun orang kata macam main layang-layang. Tengah angin kuat tu jangan kita tarik, putus ataupun koyak layang-layang tu. Bagi lepas sikit. Macam tu juga dengan anak-anak. Anak-anak yang kita kasari daripada kecil, dia akan menjadi anak yang kasar dan kuat memberontak. Tapi kalau terlampau kita manjakan pun,
susah juga. Jadi makna ada waktunya, kita pun kena tengok lah waktu dia bila kan. Kita pun ada mood juga, anak-anak tu pun ada mood juga. Jadi kita kena tengok keadaan. Mungkin Ustaz nak sentuh juga tentang saya ini. nak tambah sikit. Saya pernah teringat ada satu cerita Nabi SAW ya, dalam konteks mendidik anak ataupun wanita lah khususnya. Fatimah radhiyallahu taala anha merupakan puteri Nabi SAW. Dan Nabi sayangnya Fatimah ni dikahwinkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sepupu baginda. Ya. Jadi ialah biasalah awal-awal kahwin, tak ada lagi orang gaji kan. Masa tu mungkin orang panggil ekonomi tidak begitu rancak. Maka datanglah satu hari Fatimah mengadu kepada ayahandanya, iaitu Nabi SAW. Ayah, penatlah kat rumah ni mesin basuh tak ada kan. Washing machine tak ada. Macam sekarang ni mesti ada mesin machine kan. Ini satu kewajipan dah hari ni. Kalau tak ada mesin basuh kat rumah tu kira tak logik lah. Television pula mesti ada kan. Letih lah, dah boring, TV pun tak ada, mesin basuh pun tak ada, peti sejuk pun tak ada. Contohnya dia adu pada Nabi. Saya tambahlah maksudnya zaman Nabi tak adalah TV ataupun mesin basuh. Maksudnya Nabi SAW dia datangi oleh Fatimah mengadu, ya Rasulullah, wahai ayahku, aku ni penat. Ali tu bangun pagi kerja, pergi keluar cari rezeki, kadang berjihad, balik-balik penat nak makan dia. Sedangkan aku daripada pagi uli tepung sendiri, masak sendiri, penat. Pujuklah Ali tu carilah orang gaji atau pembantu untuk aku. Bayangkan Nabi sebagai Amirul Mukminin. Nabi sebagai sekarang ni macam Perdana Menteri lah hari ni, PML lah hari ni contohnya. Menantu, Masya Allah, menantu Nabi SAW tu pula bukan orang biasa. Mungkin menteri kabinet ataupun pegawai kanan kepada kerajaan Nabi. Tapi tak ada orang gaji, tak ada pembantu. Kalau kita logiknya bukan seorang, 5 orang ayah anda akan arahkan jari. Tapi tidak. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, sabarlah wahai puteriku. Dan kalau kamu rasa penat, dia ajar zikir. Saya tak pasti zikir yang khusus, tetapi ialah diajar untuk berzikir. Mungkin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Saya tenanglah hati kamu, dan kamu ingatlah saat kita dulu susah, sekarang Allah Ta'ala ada beri kelebihan, sabar sedikit, insyaAllah adalah rezeki itu esok lusa. Itulah maksud. Nabi SAW mendidik puteri baginda Fatimah Az-Zahra untuk bersabar. Walaupun ialah zaman hari ini kalau anak datang mengadu pada ayah, contohnya tentang suami, apalah suami engkau ni jantan tak guna, contoh disebut macam tu lah contoh. Apalah suami kau agak gaji mahal tapi tak bantu pun beli, paling tidak belilah kereta ataupun mesin basuh baru dan sebagainya. Tapi tidak, Nabi tidak memburukkan menantunya, tetapi nasihat anak dia, sabarlah, mungkin suami kamu sedang mencari rezeki, insya-Allah berlipat kali ganda akan datang, murah rezeki, dapat beli ataupun usahakan yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, selain daripada ahli keluarga, puteri baginda, isteri baginda, ibu baginda, bagaimana pula Nabi melibatkan wanita dalam mungkin pengambilan keputusan-keputusan penting, contohnya dalam masyarakat dan untuk kepentingan umat Islam pada masa itu, Ustaz? Antaranya Rasulullah SAW membawa kaum wanita di dalam peperangan. Walaupun dia di balik tabir di belakang ya, di peringkat awalnya, tetapi ada juga kita lihat wanita-wanita yang berperang hebat juga di dalam peperangan Uhud misalnya. Antara salah seorang yang membentengi Rasulullah ketika mana diserang hendap ialah satu orang perempuan. Nusaibah nama dia, Nusaibah. Begitu juga kalau kita tengok Ummu Salamah, isteri Rasulullah sendiri, antara orang yang banyak berperanan membuat dasar, termasuk di zaman Khalifah Abu Bakar Khalifah Umar radhiyallahu anhu, berkenaan dengan mahar, misalnya penetapan mahar. Itu dia terlibat tu. Begitu juga kita tengok Sayyidatina Aisyah yang terus menjadi rujukan kepada sahabat-sahabat lain setelah mana kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan dari segi sosioekonomi, dari segi pentadbirannya, ia kedudukan wanita itu pun telah diiktiraf pada masa itu, bukan sekadar dalam keluarga Rasulullah sahaja. Okey, kita dah tahu bagaimana baginda melayani, menyantuni wanita-wanita di sisinya. Kita mungkin boleh juga menyelami kepribadian wanita-wanita ini pula yang dikasihi, dicintai oleh Rasulullah SAW ini. Sebab kita selalunya kita kaitkan dengan Nabi, nak suami ni macam Nabi lah amalannya, tapi macam mana pula dengan isteri
isteri ataupun wanita-wanita yang ada sekarang ini, adakah mereka juga seperti mana wanita-wanita yang ada di sisi Rasulullah satu masa dulu? Kita akan sambung selepas ini apabila kita kembali semula. Kita berehat dan teruskan bersama-sama kami bercakap tentang wanita di sisi Muhammad dalam Ruang Bicara malam ini. Bersama si Ruang Bicara semula, dan malam ini kita mengangkat tajuk wanita di sisi Muhammad bersempena dengan sambutan Maulid Rasul bersama-sama Ustaz Azrul Hakim Suradi, Pengerusi Pengetua Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Imamah, dan juga Ustaz Muhammad Zamani Ismail, Presiden Pertubuhan Nadwah Ulama Malaysia. Sebelum kita pergi kepada ciri-ciri kepribadian wanita, mungkin boleh juga kita sentuh terlebih dahulu sedikit lagi bagaimana ataupun contoh-contoh dari kehidupan Nabi yang menunjukkan bagaimana beliau ini melindungi hak-hak wanita. Mungkin Ustaz nak mulakan. Terima kasih kepada Puan Moderator. Hak-hak bagi wanita itu banyak. Sama juga hak dia suami isteri ni saling ada hak. Macam tu ya. Jadi orang perempuan pun ada hak terhadap suami, suami ni ada hak pada isteri, begitu. Di antara perkara-perkara yang dilindungi oleh Rasulullah ialah perkara-perkara yang asas dalam kehidupan. Contohnya, pernah satu ketika satu orang perempuan datang jumpa Nabi. Nama dia Hindun. Hindun ni isteri kepada Datuk Seri Abu Sufyan. Kalau ibarat orang sekarang lah, sebab Abu Sufyan ni bukan cacalah orang, dia Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Mekah tu. Jadi datang Hindun jumpa Nabi mengadu. Apa dia mengadu? Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan tu kedekut orangnya. Kita pelik kan, orang yang kaya boleh kedekut macam tu. Kalau miskin tu kedekut, okey juga. Ni orang kaya kedekut. Apa kedekutnya? Nafkah untuk makan minum tak cukup, boleh jadi bawang tak cukup. Ngadu kepada Rasulullah. Boleh tak aku cilok daripada poket dia? Makna boleh tak aku ambil daripada poket Abu Sufyan tanpa pengetahuan dia? Apa kata Nabi? Khuzi bil ma'ruf. Ambillah dengan cara yang baik. Mana boleh ambil duit daripada poket Abu Sufyan kerana itu hak dia. Hak apa? Hak nafkah. Tapi bil ma'ruf. Mana bil ma'ruf dengan baik itu setakat keperluan. Lipstick kena minta izin. Eyeshadow kena minta izin. Ini untuk beli beras, untuk beli ikan. Yang berbentuk hak yang ni berbentuk hak. Satu. Yang kedua iaitu kewajipan orang lelaki membayar mahar. Bila satu orang lelaki kahwin dengan perempuan, wajib dia bayar mahar. Sebab tu kalau suami itu tak bayar mahar, isteri boleh tutup pintu. Bang, tidur luar malam ni bang. Pasal apa tak bayar mahar? Tidur dengan si hitam kat luar, si tompok. Si tompok Jadi ini antara perkara-perkara hak-hak orang perempuan. Di samping hak untuk kita menyantuni orang perempuan tidak boleh menyakiti. Rasulullah tidak membenarkan suami atau isteri memukul. Tapi ada orang kata, Ustaz, dalam Quran adalah hadis disebut fadribuhunna tu. Tetapi pukulan itu adalah pukulan yang tidak mencederakan, tidak menyakitkan. Sekadar kata, alah kau ni macam tu lah. Supaya isteri tadi tidak cedera. Dan kalau marah sangat dengan isteri pun, Rasulullah suruh apa? Suruh tidur kat luar, tinggal isteri itu. Orang perempuan ni biasa tidur sama kan, tiba-tiba sorang-sorang takut dia. InsyaAllah minta maaf dekat lelaki dia tu. InsyaAllah. Itu sahaja maksudnya. Yang Nabi ajari itu sahaja. Kalau maknanya tidaklah pukul tadi, tidak sampai sakit. Maksudnya marah sangat, keluar, tinggalkan sekejap. Tinggal isteri. Begitu caranya. Ustaz Zamani mungkin saya nak tambah sikit lagi apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Azrul tadi. Yang Hindun tadi, bila dia mengadu kepada Nabi, Abu Sufyan ni kedekut kan. Maka Nabi sebut khuziha bil ma'ruf, ambil lah, tapi bil ma'ruf. Maksud ma'ruf tadi keperluan lah, betul Ustaz. Tapi saya nak tambah sikit lagi, kadang jangan kita menjadikan ini sebagai alasan seorang perempuan, wanita boleh ambil harta suami ikut suka dia je. Tengok suami baru dapat gaji, dalam poket ada 5,000. Keperluan dia nak beli beras, nak beli orang panggil sardin, nak beli ayam, 500 cukup lah. Tapi dia balus sampai 2,500. Definisi hak tu. Itu pun nak kena difahami betul-betul. Hak yang diperlukan oleh seorang wanita mengikut keperluan. Contoh kalau dia ada anak 5 orang. Belanja sekolah mungkin sehari RM10, RM50. Beras sekarang ni harga
RM35, RM40 contohnya. Jadi janganlah pula ambil hak dia cukup RM50 untuk anak sekolah, RM100 untuk beras contohnya. Jangan sampai 300. Maksudnya 100 lagi tu haram ataupun tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab Jadi, itu yang dibolehkan ambil atas nama hak itu ialah hak yang keperluan cukup dia cukup untuk keperluan dia dan anak-anak. Dia sebut dalam hadis itu khuzi bil ma'ruf yakfiki wa baniki. Maksudnya untuk cukup anak kamu dan cukup diri kamu. Kamu pun perlu juga. Kalau contohnya bagi perempuan dalam Islam, dia contohnya pakaian kena bagi 2 kali setahun contohnya. 2 kali ni maksudnya kena waktu panas satu, musim sejuk satu contohnya. Kalau raya pula mungkin raya puasa satu, raya haji satu, 4 contoh. birthday. Yang itu asas kan. Tapi kalau nak tambah birthday, pakaian anniversary, pakaian orang panggil honeymoon, itu tambahan-tambahan lain lagi baik, lagi banyak, lagi bagus, tak ada masalah. Cuma yang wajibnya 3 saja Islam kata. Pastikan kamu beri tempat tinggal bila kahwin, pastikan makan minum cukup, pastikan pakaian cukup. Huraian kepada tempat tinggal, makan, minum, pakai dan pakaian ini mengikut keperluan isteri dan kemampuan suami. Dia kena dua imbalan tu, tanggungjawab dan hak. Tanggungjawab suami, hak isteri, imbalan dia. Kalau suaminya gaji RM10,000, bolehlah, takkan 2 helai setahun. 10 helai boleh beli, gaji RM25,000 jadi CEO ataupun chairman kan. Gaji dah RM50,000, takkan kedekut juga macam Abu Sufyan tadi, gaji RM50,000 tapi nafkah tak bagi RM5,000 sebulan kepada isteri. Jadi isteri berhak mendapatkan hak dia. Tapi ingat, hak dan juga kewajipan tadi sebenarnya mengikut kemampuan suami. Dan suami kita baru kerja, lepasan diploma, gaji RM1,800, RM1,900. Kita mula-mula saja, bulan kedua bila dah menikah dapat gaji, bang, bulan depan order lah kalau boleh kita booking Perdana Wisik baru ataupun Honda Civic baru. Itu kira dah haram tu, kira dah berdosa menzalimi suami pula. Itu maksudnya. Okey, itu menarik, hubung kait dengan apa yang saya nak tanyakan juga, kerana kita nak tahu juga bagaimana isteri-isteri Rasulullah menyantuni baginda pula sehingga kan mereka mendapat layanan sebegitu daripada baginda. Ustaz. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu menggauli ataupun menyantuni mereka dengan cara yang terbaik. Maka oleh kerana suami tadi telah menyantuni isteri dengan baik, isteri kena menyantuni suami juga dengan baik. Iaitu hak-hak suami juga hendaklah ditunaikan. Terutama hak-hak berkaitan nafkah. Nafkah batin misalnya, ya, isteri kena tunaikan. Kemudian menyediakan makanan. Dan suami pun makan ni ikutlah apa yang disediakan dengan isteri tu. Jangan banyak komplain. Tapi insya-Allah kalau isteri solehah tu dia dia akan belajar. Ya. Orang perempuan ni kena belajar. Jangan dia asyik nak makan kat kedai je. Tak larat suami dia. Makna kalau orang perempuan tahu dia tak tahu masak, dia kena belajar masak. Dan juga dia kena sentiasa berhias untuk suami dia. Jangan bila nak keluar rumah, nak pergi kenduri, nak pergi mana, bukan main lawa-lawa ya kat rumah tu, ya Allah. Baju kelawar. Baju kelawar Ustaz. Baju kelawar lah, lepas tu dengan dengan masamnya. Jadi isteri kena sentiasa bermanis muka dengan suami bila suami balik, ya. Kemudian masak, kemudian dari segi pakaian, ngemas rumah, dan paling di dalam khutbah haji terakhir itu Nabi pesan di antaranya orang perempuan tidak boleh membawa orang lelaki yang tidak sukai oleh suaminya ke dalam rumah. Apatah lagi kalau sampai melakukan perzinahan. Saya kira itu cabarannya juga pada zaman sekarang, dan kalau nak menjadi isteri yang solehah dan misali itu maksudnya, tapi dengan tekanan sekarang Ustaz, ni bukan nak justifikasi Ustaz, ya. Nak tanya soalan. Maksudnya masalah pun banyak, isteri pun bekerja juga, penat juga contohnya. Jadi ada mungkin perkara-perkara yang terjawab kasar sikit mungkin, ataupun tak terbuat perkara-perkara yang suami jangkakan, harapkan kita buat contohnya. Macam tu, begitu macam mana pula kita nak katakan wanita dan juga kepribadian mereka ini? Ya, sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya Islam ni agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua, bukan untuk suami saja, bahkan untuk wanita yang bernama seorang isteri. Ialah kita kena realistik lah dalam dunia hari ini, terutama minta maaf kita sebut lembah kelang, ya.
banyak kes penceraian berlaku tidak lain tidak bukan kerana faktor ekonomi. Orang Kuala Lumpur ni minta maaf ya, suami dan isteri kedua-duanya bekerja dan berkerjaya. Suami kerja, isteri pun kerja. Kadang isteri lebih awal keluar rumah. Contoh pukul 6.30 dah ready dah keluar. Ialah Kuala Lumpur ni kalau keluar pukul 7.30 confirm akan jam di jalan lah kan. Jadi isteri kadang kala bertungkus lumus, bangun awal, lepas tu balik pula petang. Bayangkan dalam keadaan balik petang, kan? Contohnya malam itu kebetulan pula ada malam-malam tertentu suami pula balik outstation, perlukan perhatian yang lebih. Kadang mungkin berlaku sedikit salah faham. Ya, suami kata ini hak aku. Kan kamu sebagai isteri kena tunaikan hak aku. Tapi di dalam Islam memandang tinggi kedudukan wanita ini bukan objek seks semata-mata. Minta maaf saya sebut ya. Bahkan perempuan adalah seorang wanita yang bergelar ibu, yang bergelar orang panggil apa, teman hidup, perlu dilayani dengan sebaik-baiknya. Contoh telah saya sebut tadi, kalau nak balik kena ketuk pintu dulu, ataupun kalau nak balik kena maklumkan dulu supaya isteri bersiap atau bersedia. Bahkan memang ada hadis pernah Nabi SAW riwayat, maksudnya yang simple saya sebut, orang perempuan ini sekiranya dikehendaki oleh seorang suami itu atas belakang unta mewajib tunaikan. Itu hadis masyhur ya. Dan hadis yang lain menyebut haram wanita membelakangi suaminya ketika tidur. Tak bahasa mudahnya tak bau syurga lah maksudnya. Tapi kadang kita kena realistik. Wanita yang kadang balik pejabat, penat, letih, balik-balik kadang baju pun tak sempat buka lagi, suami tiba-tiba jom layang kan. Jom layang kan, saya dah ready ni, contohlah, itu bahasa mudahnya. Tapi isteri penat tak layan, kan ini suami kadang. Jadi suami yang bijaksana memahami orang panggil keadaan dan suasana seorang isteri. Jadi isteri kena faham juga tanggungjawab, tapi timbal balasnya kena ada. Faham memahami kena ada. Jangan sampai bila isteri balik je kat rumah, masuk bilik, kadang kita ni baru balik masuk bilik, ketuk pintu, tengok-tengok dengkur dah. Ini kita dengkur kepenatan, maka kita tak apalah. Ya, esok masih ada. Sepatutnya pujuk diri macam tu. Esok masih ada. Jangan perlu bangunlah, takkan dia tidur ada berdengkur dah kan. Saya bawa balik. Jadi tidak wajar dalam Islam. Maksudnya kena ada imbal balas, saling memahami antara satu sama lain. Baik. Kita ada sedikit saja masa lagi Ustaz sebagai penutup, tapi saya nak sebut jugalah topik ni yang ramai orang suka dan orang nak tahu. Kita nak dapat penjelasan sikit. Kerana kalau kita bercakap tentang poligami contohnya, antara figura yang memang selalu dijadikan teladan ataupun dinamakan sebagai teladan ialah Nabi Muhammad SAW. Ikut sunnah Nabi. Tapi dalam masa yang sama kita tidak boleh nafikan ia juga mencetuskan banyak perkara-perkara yang tidak mudah untuk kita pada zaman ini. Jadi bagaimana sebenarnya amalan poligami yang sebetul-betulnya mengikut sunnah Nabi dan isteri-isteri yang sebetul-betulnya mengikut apa yang isteri-isteri Nabi lakukan pada masa itu? Ustaz Azrul mungkin pakar lah tu. Saya serahkan kepada dia. Ataupun sedikit seorang. Sikit seorang boleh lah. Saya ni bercakap tu cuma kata orang tu teori. Ustaz Zaman ni dia practically. Bolehlah kongsi. Maknanya bila nak berpoligami ni, satu kita kena tengok perlu ke kita poligami. Yang kedua, patut ke kita poligami. Tu satu perlu, satu patut, lain tu. Perlu tu contoh isteri dia sakit. Kan? Jadi tak boleh dia apa-apakan. Ya? Jadi perlu kahwin lagi. Satu lagi patut kahwin lagi macam apa? Dia duit banyak. Nak buat apa? Bukan boleh buat mati masuk kubur pun. Ya? Jadi duit tu boleh bantu orang. Boleh jadi tengok ada satu macam Rasulullah banyak perkahwinan itu bukan saja suka-suka. Bukan saja sebab dia nampak perempuan cantik dia tak. Tapi satu, Nabi menghargai iaitu isteri-isteri pejuang di zaman Rasulullah. Jadi melihat bagaimana suaminya yang banyak jasa kepada Islam, bila meninggal dunia, jadi isterinya itu diambil oleh Rasulullah untuk membantu mereka dan menghargai mereka sebagai orang yang berjasa kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua juga iaitu tujuan untuk membantu kaum wanita ataupun orang panggil armalah ataupun janda, untuk bantu mereka. Cuma tak tahulah orang sekarang ni banyak nombor 2, nombor 3 pun diambil yang dara juga ya. Tak tahu itu ikut sunnah ke tidak ikut sunnah. Itu masing-masing. Itu kita tanya Ustaz Zaman ni lah nanti. Cumanya
keperluan dan kepatutan tadi harus difikirkan, melihat juga kepada isteri yang sedia ada. Kalau dia nak poligami lagi, adakah dengan poligami tadi akan menyebabkan perkahwinan dengan isteri yang pertama tadi akan menjadi keruh dan seumpama dengannya. Itu dia fikirlah macam mana cara dia nak selesaikan. Sebab saya melihat ada orang perempuan yang dia tidak boleh terima hakikat poligami. Kita kena faham, ya, orang perempuan, bahawa poligami itu diharuskan dalam Islam. So kita kena terima. Kalau suami nak nikah lagi, kita kena terima. Itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu pun ada orang tak setuju juga. Dia kata ustaz cakap qada dan qadar pasal soal lelaki, kata dia. Tak, bukan soal tu. Kita hidup di dunia ni, Rasulullah ajar kita 3 perkara penting kalau kita betul-betul nak jadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita ada syukur. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, redha. Ya. Kita syukur kita dah ada suami. Ya. Suami cari lain tak apa. Berbanding orang lain tak ada suami langsung. Ini ada orang dia gaduh-gaduh dengan isteri, minta cerai, lepas tu dia kahwin dengan orang lain jadi bini nombor 2 pula. Padahal tadi nombor 1. Ni pun satu hal juga saya. Tengok berlaku ni, ceritanya benda berlaku. Ya. Okey. Ustaz Zawani nak tambah sedikit pandangan ini? Saya rasa dah lengkap apa yang disebut oleh Ustaz Azrul tadi. Cuma sedikitlah saya suka menambah. Wanita ini pertama kembali berdasar. Islam meletakkan wanita di kedudukan yang cukup tinggi. Ya, bukan subjek ataupun bukan objek seks semata-mata. Bahkan lebih penting daripada itu, wanita adalah rakan teman sehidup, semati til jannah. Jadi wanita kalaupun dikahwini, sama ada statusnya nombor 2 ataupun nombor 3 ataupun nombor 4, fahamilah bahawa wanita adalah suri teladan kehidupan yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah teman sehidup semati, teman untuk berkongsi, teman untuk orang panggil bina mawaddah warahmah dalam keluarga. Cuma saya nak responlah sikit, ialah malangnya hari ini orang menjadikan agama ataupun menjadikan Islam itu sebagai orang panggil, minta maaf saya sebut, batu loncatan, dalil ataupun hujah untuk mengharuskan apa yang dia buat. Bila dia dah terkahwin, istilah kita guna macam tu lah, dah terkahwin ataupun telah beristeri lebih daripada 1, 2 ataupun 3, dia kata apa salahnya, Islam pun benarkan, lagipun itu sunnah Nabi kan. Betul tak Wan? Saya rasa Wan setujulah kan. Tapi ayat ditambah selepas itu ialah isteri akan menambah balik. Sebab banyak-banyak sunnah tu yang ikut kan. Yang lain abang tak ikut. Yang lain abang tak ikut. Sembahyang berjamaah abang tak pergi kan. Lepas tu baca Quran banyak, abang pun pemalas baca. Saya tengok abang duk tengok TV je kan. Jadi abang sibuk nak kahwin seorang lagi je, sedangkan banyak lagi sunnah lain. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, balik kepada hujah asas yang Ustaz Azrul sebut tadi. Pertama, kita kena yakin bahawa nikah ini sunnah Nabi, betul. Nabi kahwin 2 atau 3 itu adalah merupakan benda yang diharuskan oleh syarak. Kita sebagai orang Islam, sami'na wa ata'na. Asas orang Islam kena terima dan kena sabar serta redha sekiranya berlaku. Namun demikian, bagi saya nasihat pada diri saya khususnya sahabat-sahabat lelaki yang bernama seorang suami, kalau nak berkahwin seorang lagi ataupun orang panggil pasang cawangan, tambah cawangan, ingat bahawa perempuan ini bukan objek yang boleh dijual beli ataupun dipermudahkan oleh kita, diperkotakkan oleh kita. Sekiranya kamu kahwin, kamu kena amanah, bertanggungjawab terhadap wanita yang kamu kahwini itu. Ia adalah merupakan ibu kepada anak-anak kamu. Bahkan wanita yang disebut, saya nak tutup mungkin perbicaraan kita hari ini, Nabi menyebut ad-dunya kulluha mata'. Dunia ini adalah permainan, perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik permainan adalah wanita yang salihah. Jadi isteri yang salihah, yang taat pada suami, yang jaga maruah diri, insya-Allah Allah Taala akan berikan syurga kepadanya. Ya. Allah. Baik. Terima kasih kita ucapkan Ustaz Muhammad Zamani Ismail, Presiden Pertubuhan Nadwa Ulama Malaysia, dan juga Ustaz Azrul Hakim Suradi, Pengerusi Pengetua Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Imamah, bersama-sama dengan kita pada siaran istimewa Ruang Bicara Maulidul Rasul hari ini, bercakap tentang wanita di sisi Muhammad. Terima kasih untuk anda juga yang setia bersama-sama kami dan Ustaz berdua kerana hadir malam ini, dan kita bersua lagi pada lain masa. Saya Wan Syahrina, teruskan bersama-sama kami di Bernama TV. Jumpa lagi.